Okey, kita akan mula kelas dulu. Assalamualaikum, Waalaikum, Tachau. Apa khabar semua hari ni? Waalaikumsalam cikgu. Baik, Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua okey ke tu? Dah makan ke? Ada tak yang tak makan lagi? Belum. Belum makan. Harapan depan mata cikgu. Okey, bagus-bagus. Boleh makan. Time saya pun tak apa, boleh makan. Jangan skip makan pula. Okey, kita teruskan untuk kelas hari ni. Kita sambung lagi. Okey, sebelum tu kehadiran ni boleh scan QR code kat depan ni ataupun saya dah share link untuk awak isi kehadiran masing-masing ya. Dah isi ke? Dah, Beres. dah. Okey. Bagus. Saya bagi masa 1 Saya isi minit kejap untuk lagi. isi. Sila-sila. Kejap lagi cikgu saya isi. Bateri Okey. saya, phone saya habis bateri pula. Okey. Yang mana tak isi lagi boleh isi ya. Saya dah hantar dekat grup WhatsApp. Okey, kita teruskan. Tengok kat sini. Saya ada sediakan 2 gambar. Okey, tengok kat sini gambar yang belah kiri awak. Pakcik ni dia pegang apa ni? Cuba teka dia pegang apa ni? Crayfish. Lobster air tawar. Lobster air tawar. Pandai. Saya cakap lobster air tawar. Ni adalah lobster air tawar. Okey, seterusnya gambar yang belah kanan pula. Dia tengah pegang apa tu? Gambar belah kanan dia pegang apa tu? Pokok kan? Tanaman. Okey. Kalau awak lihat kat sini, ada lobster. Ia ternakan akuatik lah kan? Dan ada tanaman. Kita gabungkan kedua ni, kaedah penanaman secara macam mana? Aquaponik. Aquaponik. Pandai. Aquaponik. Okey. Lihat dekat sini, ada tajuk berita ni, meraih pendapatan kira-kira 10,000 sebulan. Okey, apa yang dia buat? Dia ternak lobster, udang kara lah kan, dalam bahasa Melayunya udang kara, air tawar, berserta dengan tanaman secara aquaponik. Dan dia boleh dapat 10,000 sebulan. Banyak tu. Apa yang dia buat lagi? Dia buat kelas pula untuk orang luar. Dia ajar orang luar untuk ternak lobster ni secara aquaponik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, apa yang dia cakap, pertanian secara aquaponik ni bukan sahaja sesuai dijadikan sebagai hobi, malah boleh jadi sebagai perniagaan. Macam dia pun awal-awal secara suka-suka je. Tapi lepas tu dia boleh jadikan sebagai kerjaya. Macam awak nanti pun bila dah ada kemahiran, boleh ajar orang, boleh jadikan sebagai kerjaya juga. Okey, ada kat sini yang ada beli ikan tak dekat rumah? Tak ada. Tak ada? Gila buaya. Ada beli ikan kan? Kalau ada beli ikan lagi senang. Boleh buat untuk aquaponik ni. Sebab awak dah ada aquatik. Okey. Tapi biasanya sekarang dah jadi satu benda yang popular, ternak lobster secara aquaponik. Kalau dulu ikan tu benda biasa. Tapi sekarang aquaponik secara ternak lobster. Sebab lobster ni mahal kan? Siapa tahu harga lobster? 100. Boleh sampai 100 lah. Bergantung kepada grade dia macam mana pula. Sebab itulah orang bela lobster berbanding bela ikan untuk aquaponik ni. Okey. Lepas tu dia cakap apa? Reka bentuk sistem aquaponik ni boleh dihasilkan secara kreatif untuk jadikan landscape. Landscape ni cantik lah. Untuk letak dekat rumah, sekolah, taman, bangunan-bangunan besar. Kalau perasan ada bangunan-bangunan besar, dia ada tempat landscape pertanian. Pernah tengok tak? Dekat mall ke? Benar. Ada tempat cantik kan? Macam ni. Okay, ada yang pernah tengok, bagus. Okay, seterusnya. Jadi hari ni kita akan belajar mengenai kita akan belajar apa hari ni? Penanaman aquaponik. Hello? Aquaponik. Penanaman aquaponik dah ada kat depan ni. Okay, kita akan lihat aquaponik ni secara teori dulu. Nanti ada masa kita akan buat secara praktikal pula. Okey, tengok kat sini hasil pembelajaran menyatakan definisi dan tujuan aquaponik dengan betul, menghuraikan proses kitaran sistem aquaponik secara lisan dengan jelas, menyenaraikan 6 komponen utama sistem aquaponik dengan tepat dan menghuraikan 3 jenis sistem aquaponik secara lisan dengan jelas. Okey, ni hasil pembelajaran hari inilah. Okey, kita lihat apa yang kita nak buat hari ini.
Kita akan lihat secara definisi, tujuan, proses, komponen, sistem dan akhir sekali akan ada kuis lah untuk uji sama ada awak fokus ke tak fokus kelas hari ni. Okey, tersambung lagi. Sebelum tu, hari ni kita akan main satu permainan. Permainan bintangku, bintangmu jua. Apa yang awak kena buat? Sesiapa yang aktif dalam kelas hari ni, sebagai contoh, saya minta sukarela untuk baca ke, awak terus bagi tahu, saya Amni, saya nak baca. Saya nak baca, cikgu. Cakap macam tu je. Saya akan bagi satu bintang. Siapa yang pengumpul bintang terbanyak, saya akan umum akhir kelas nanti. Boleh? Boleh faham tak permainan ni? Boleh. Boleh. Okay, bagus. Boleh. Okay, bagus. Kita teruskan. Definisi aquaponik. Siapa sukarela nak baca ni? Saya. Saya Siapa saya? Saya. Bagi tahu nama. Mimi. Apa ni merupakan pertanian Dah tak ada Mimi. Mimi. Okay, Hari. dulu. Okay. Mimi. Lain, tolong off mic. Mimi dulu. Mimi satu bintang. Okay, teruskan Mimi. Aquaponik merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquakultur, aktiviti ternakan hidup akuatik dengan aktiviti hidroponik, menanam tanaman pemedia tanah dalam pusingan. Unsur yang sangat penting dalam aquaponik adalah kewujudan ikan, tanaman dan bakteria. Okay, terima kasih Mimi. Mimi dah dapat dah satu bintang. Okay, kita lihat aquaponik. Apa maksud aquaponik yang sebenar ni? Aquaponik ni adalah teknologi pertanian. Kita tahulah aquaponik adalah teknologi kan. Okey, yang gabungkan, digabungkan apa ni kat sini? Aquaponik ni gabungkan aquakultur dengan apa? Tanaman. Bukan tanaman. Kan. Ada istilah dia kat situ. Aquakultur dengan hidroponik. Tu ayat istilah dia. Hidroponik. Aquakultur ni adalah ternakan hidupan akuatik tu lah. Macam contoh ikan, lobster tadi kita dah tengok tadi kan. Lepas tu hidroponik ni tanaman tanpa media. Sebelum ni saya dah ajar dah. Macam mana tanpa media tu kita nak tanam macam mana. Apa media yang kita boleh guna. Okey. Seterusnya. Unsur yang sangat penting dalam aquaponik ni ada 3. Apa benda 3 tu? Unsur yang penting tu. Yang pertama apa? Ikan, tanaman dan bakteria. Ikan, tanaman dan bakteria. Ikan. Tanaman dan bakteria. Ingat ikan, tanaman, bakteria. Okey. Seterusnya. Tujuan aquaponik. Siapa sukarela nak baca? Bagi tahu nama terus. Saya Muhammad Iman Harid bin Mahmud. Harid. Sabar, tak berebut pun. Saya. Okey. Ya. Iman Haris. Teruskan. Tujuan utama sistem aquaponik adalah untuk 1. Mengekalkan kualiti air. 2. Mengurangkan kadar amonia dari dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain. 3. Menjimatkan ruang. 4. Dapat menghasilkan 2 jenis makanan manusia secara serentak iaitu tanaman dan ternakan. Okey, tahniah. 1 bintang untuk anda, Iman Haris. Okey, kita Mantap. lihat kat sini. Tujuan utama sistem aquaponik. Yang pertama, kita tengok kat sini. Kekalkan kualiti air. Yang kedua, kita nak kurangkan kadar amonia dari dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain. Okey. Saya nak tanya kat sini, kadar amonia ni daripada mana sebenarnya? Amonia daripada mana sebenarnya? Daripada sisi Betul, ikan. daripada ikan. Ikan kan memakan najis kan? Najis itulah adalah amonia. Okey, bagus. Seterusnya menjimatkan ruang. Bila mana kita gabungkan kan, kita gabungkan aquakultur dengan hidroponik tadi dalam satu tempat. So boleh jimatkan ruang. Kemudian hasilkan 2 jenis makanan manusia secara serentak. Ada tanaman dan ada ternakan. Okey. Seterusnya. Okey, ni ada gambar. Ni pun saya dah share kan dekat grup WhatsApp. Okey, lihat awak buka mata luas-luas. Awak tengok gambar ni. Saya bagi masa 2 minit. Awak hadam apa yang ada dekat gambar ni. Kemudian saya nak sukarela 2 orang untuk ceritakan apa yang awak faham. Boleh Saya bagi masa 2 minit, awak tengok dulu. Kalau siapa-siapa nak sukarela terus bagi tahu. Saya Amal Lokman nak cerita cikgu. Bagi tahu terus.
Untuk kali ni akan dapat 2 bintang siapa yang menceritakan apa yang dia faham. Saya. Okey, Amni. Silakan. Okay, first kali Teruskan, ikan Amni. akan mengeluarkan amonia daripada badan dia. Kadar amonia yang tinggi akan menjadi racun kepada ikan. Lalu pam air akan memberi tekanan kepada air supaya amonia tu dinaikkan ke salur tu. Lepas tu dia akan disaring oleh akar-akar tumbuhan. Lepas tu air tu akan masuk balik ke dalam tangki ikan. So pam air yang bergelombang udara tu dia akan memberi oksigen. Okey. Dah Amni. Penjelasan awak. Dah. Okey, terima kasih Amni. Amni dapat 2 bintang Tahniah Amni. Okey, saya nak seorang lagi. Tolong ceritakan apa yang awak faham. Hello, seorang lagi. Siapa boleh ceritakan apa yang awak faham daripada gambar tersebut? Haris Azami. Haris Azami angkat tangan ke? Hello. Hello, Haris Azami. Ya cikgu. Awak nak ceritakan? Boleh kot cikgu. Okey, teruskan. Okey. Daripada punca elektrik, lepas tu akan disalurkan ke pam air di dalam macam mana nak cakap? Ikan menghasilkan amonia yang daripada makanan yang dimakan. Kadar amonia yang tinggi akan menjadikan racun kepada ikan. Lepas tu pam akan tolak air tu naik ke atas daripada tangki tu. Lepas tu bakteria akan memecahkan amonia untuk jadikan nitrit dan nitrat. Lepas tu tanaman akan menggunakan nitrat tu sebagai nutrien. Air yang disaring tu mengalir disaring oleh media tumbuhan dan akar tanaman. Lepas tu air yang disaring akan menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Dalam proses ini hanya sedikit air yang diterbuang. Macam tu lah cikgu cerita dia. Okey, tahniah. Awak Betul, boleh 2 bintang juga. Haris Azami. Okey. Okey. Terima kasih kawan awak 2 orang dah bentang tadi. Amni dengan Haris Azami dah bagi tahu. Saya akan cakap lagi sekali lagi macam mana untuk kitaran aquaponik ni sebenarnya. Okey, tengok kat sini, tengok dekat bawah dulu. Ada ikan kan? Ikan ada berada dalam tangki ikan ni. Okey. Kemudian kita lihat kat sini ada punca elektrik untuk nak jana elektrik kepada pam gelombang udara dengan pam air. Tengok kat sini kalau perasan kan. Ni dia punya wire dia tu hitam dengan hijau kan. Okey. Satu pam gelombang udara ni untuk hasilkan Oksigen. betul, oksigen. Pam air ni untuk kita pam air daripada tangki ikan ni kepada tanaman ni. Okey, tengok satu-satu. Ikan ni dia akan makan kan? Awak bagi makanan kan, dia akan makan. Dan dia akan keluarkan najis. Najis itulah amonia. Dan urea. Sebab ikan ni kencing juga. Dia akan hasilkan urea juga sebenarnya. Okey. Tapi kalau awak biar je, dia berak. Dan air ni akan jadi kotor. Bila air ni kotor, boleh menjadi racun kepada ikan tu. Sebab kadar amonia tu terlalu tinggi. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey. Seterusnya, air ni pun, tengok anak panah ni. Air ni pun daripada bawah naik ke atas. Time dia nak naik ni, bakteria. Tengok, unsur penting tadi. Bakteria akan pecahkan amonia ni menjadi nitrit dan nitrat. Okey, kenapa bakteria kena pecahkan? Cuba teka kenapa Kalau bakteria nanti tak dibaca. Dapat baja. kenapa? Kalau dia tak pecahkan, apa yang jadi?
Dia akan berketul. Betul-betul. Itu satu. Kemudian kalau dia tak pecahkan, pokok ni tak boleh nak serap lah. Itu. Dia pun pergi dekat sini kan, air masuk tempat tanaman kat atas ni. Kemudian dia akan tapis pula. Tengok kat sini. Nampak tak kat sini? Nampak? Ada penapis. Sebab apa kita kena tapis? Supaya nitrat dengan nitrit yang tak terserap oleh pokok tak turun. Tu satu. Satu lagi. Kenapa kita kena tapis? Apa akan jadi pada air kat bawah ni kalau kita tak tapis? Kotor. Betul. Air akan jadi Kita nak yang kat kotor. bawah ni, kita tak nak lah jadi kotor. Kita nak air yang bersih yang turun kat sini. Okey, boleh faham tak? Setakat ni itulah kitaran aquaponik. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Seterusnya, okey, ini 6 komponen aquaponik. Saya dah letak sini A, B, C, D, E, F. Okey. Ada 6. Saya nak 6 orang sukarela bagi tahu apa komponen ni dan fungsi dia apa. Secara ringkas saja, tak perlu panjang-panjang pun. Contoh A, lampu untuk memberi cahaya. Macam tu je saya nak. F, cikgu. F. Awak nak F. Siapa nama? Nama? Muhammad Iman Harif. Iman Haris lagi. Okey. F. Okey, cikgu. Teruskan. Apa itu F? Oksigen, cikgu. Oksigen. Dia ada 2 komponen sebenarnya kat situ tu. Oksigen dengan Menyedut air. pam air. Pam air. Apa fungsi dia? Fungsi dia memberi oksigen kepada ikan. Dan pam air untuk apa? Pam air untuk menyalurkan air ke tanaman lah. Okey, bagus. 2 bintang untuk Iman Haris. Mantap. 3 Setakat sudah ni saya awak korek. dah dapat 3 kan? Okey. Siapa Cikgu, lagi? saya nak E, cikgu. Saya nak Apa saya? Bagi tahu nama. Saya tak nak Cikgu. Cikgu. Zairil dulu. Zairil. Nak A, B, C, D, E. Apa awak nak? A. Okey, teruskan. Tangki ikan ialah tempat untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Okey, terbaik. Zairil Hakim. 2 bintang untuk awak. Okey, siapa lagi? Arif Syazamir. Haris Azamir. Teruskan. Nak Di update cikgu. Di cikgu. Paip air cikgu untuk mengalirkan air ke Okey. pasu bunga. Okey, Haris Azamir setakat ni dah ada 4 bintang. Tahniah. Cikgu saya nak C, cikgu. Mimi nak C. Okey, Mimi. C. Apa C? Mimi? Komponen apa C tu? Mimi sudah lesap. Dia tengah Google cikgu. Dia tengah search Google. Alamak, saya Google pula. Cikgu. Orang lain. Kantoi. Cikgu. Cikgu. Mimi, Cikgu Mimi. ada. Mimi. Cikgu. Saya ada. Okey, silakan Mimi. Saya ada. Cikgu dengar tak saya? Dengar. Teruskan. Mimi ke? Mimi tak dengar saya ke? Orang lain boleh dengar saya ke? Boleh. Dengar. Tak dengar kot. Mimi, boleh teruskan? Aduh, Mimi ni layan sangat BTS ni. Sayang ni. Kejap kita tunggu Mimi. Mimi, boleh dengar ke? Dia search cikgu. Dia tengah mencari. Cikgu dengar saya tak cikgu? Dengar. Hello. Boleh tanya Cikgu. Dengar. Dengar tak? Ya Allah. Dengar. Orang lain boleh dengar. BTS betul lah. Rasanya line dia slow tu. Line dia slow ni. Amni tadi nak bagi tahu kan. Awak nak abjad apa yang tak B. dipilih lagi? B. Okey. Okey, B. teruskan. Media tanaman. Okey. B adalah media tanaman. Apa fungsi dia? Fungsi dia dia digunakan untuk menjadi media tanaman. Mengganti. Bagus. Ataupun dia pegang pokok lah. Media tanaman ni. Bagus Amni. 2 bintang lagi untuk Amni. Amni pun setakat ni 4 Cikgu bintang. saya jawab cikgu. Ya, silakan Mimi. Daripada tadi lagi. Aduh, Saya BTS. jawab C lah pula. Okey, C. Mimi jawab Apakah B. C? Oh C. C bekas tanaman. Okey. Tempat untuk memegang tanaman. Meletak Okey, tanaman. tahniah Mimi. 2 bintang. Setakat ni dah ada 3 bintang Mimi. Oh, Jungkook. Okey, satu lagi tinggal E.
Satu lagi I. Siapa nak I? Saya cikgu, saya. Siapa saya? Amni. Syazameh cikgu. Haris Azamir. Tadi awak dah Ah. jawab kan tadi? Nak cuba Ah. lagi. Okey, teruskan. Pam Boleh. air cikgu. Salah. I, salah. Siapa Ya. lagi nak Itu cuba? penapis. Penapis. Cikgu saya penapis. Cikgu saya Amni. Apa Apakah I? penapis. Penapis untuk apa? Dia penapis air supaya air tidak menjadi kotor. Apabila Okey. Bagus Amni. Amni lagi mencuba. 2 bintang lagi. Setakat ni Amni yang paling tinggi lah bintang dia. Amni dapat 6 dah sekarang ni. Okey, terima kasih semua. Saya akan rumuskan apa yang awak bagi tahu tadi. Okey. Kita yang tadi tangki ikan. Tempat untuk memelihara ikan. Media tanaman untuk pegang tanaman ni agar dapat tumbuh. Kemudian kita ada bekas tanaman untuk tempat untuk tanam pokok tu. Paip untuk alirkan air. Penapis untuk menapis benda asing. Lepas tu kita tak nak bagi pam air tu tersumbat. Kita kena tapis air tu. Kemudian pam air. Pindahkan air dari tangki ikan ke tanaman. Okey, setakat ni boleh faham ke? boleh. Boleh. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kita teruskan. Untuk pembentangan jenis sistem aquaponik. Sebelum kawan-kawan awak bentang, saya akan jelaskan dulu. Ada 3 sistem. Sistem yang pertama, sistem apa ni? Rough. Sistem yang kedua, Rough. EBB and flow. Ebb and flow. Kemudian yang ketiga, sistem apa ni? Sistem NFT. NFT. Ingat ada 3 sistem ni. Rough, ebb and flow dengan NFT. Okey. Kita teruskan dengan pembentangan daripada kawan awak ni. Kumpulan yang pertama. Dipersilakan. Boleh mula kumpulan yang pertama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 1 terdiri daripada Syaz, Azrin, Amah, saya, Haikal dan Bashir akan menerangkan pasal sistem Definisi sistem raft atau rakit ini adalah tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam di dalam air dengan menggunakan styrofoam, sponge atau bahan yang sesuai dengannya. Okey, seterusnya komponen sistem raft. Yang pertama tanaman, yang kedua pasu plastik kecil, yang ketiga pam udara, keempat tiup udara, kelima batu udara. Batu udara, yang keenam tangki ikan dan yang utama punca elektrik. Tanpa punca elektrik tak boleh jalan semua benda tu. Okey, yang seterusnya kelebihan sistem raft. Okey, yang pertama akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Yang kedua pula, tanaman tumbuh lebih cepat berbanding sistem lain. Yang ketiga, produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik secara komersial. Akhir sekali adalah kelemahan sistem raft. Kelemahan bagi sistem raft ini adalah terdedah daripada serangan bakteria pada akar tanaman kerana akar yang terendam di dalam air adalah sesuai untuk bagi perkembangan bakteria patogenik yang menyebabkan perupatan akar. Sekian, terima kasih daripada kami kumpulan 1. Okey, terima kasih kumpulan 1. Kumpulan 1 akan dapat 1 bintang setiap orang ya. Okey, kita teruskan untuk kumpulan 1 ni. Saya ada satu soalan. Apakah yang akan berlaku terhadap tanaman sekiranya amonia tidak dapat diserap oleh tumbuhan? Adakah tumbuhan itu boleh hidup dan membesar dengan baik? Kumpulan 1 boleh jawab? Dia boleh hidup. Boleh hidup tapi boleh. dia tak membesar dengan bagus lah. Okey, bagus. Saya Ahmad Luqman, 1 bintang untuk anda. Betul, saya Ahmad cakap tadi, dia boleh hidup. Tapi kemungkinan dia tak boleh subur. Tak boleh hidup dengan cantik. Kenapa? Sebab amonia ni dia bertindak macam baja lah. Dia ada amonia, ada urea. Dia akan bagi nutrien kepada pokok tu. Okey, tahniah saya Ahmad Luqman. 1 bintang. Okey, seterusnya untuk kumpulan yang kedua. Boleh mula. Boleh mula.
Okay, Boleh, Mia. Assalamualaikum. Saya dari grup nombor 2. Tajuk yang dibentangkan sistem ABB and flow. Nama ahli kumpulan saya Amni, Zuhaira, Syira, Yana and Farina. Next, cikgu. Cikgu, okay. Yep. Definisi dia. Sistem ini juga dikenali sebagai sistem pasang surut. Sistem ini berfungsi dengan menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon. Alat ini mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Loceng sifon bekerja dengan prinsip yang sama dengan pelampung pada tangki sembah. Bezanya, pelampung akan menghentikan aliran air apabila sudah penuh, sedangkan loceng sifon akan mengeluarkan air jika sudah penuh. Sistem ABB and flow ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika dibandingkan sistem RAF and sistem NFT. Next. Komponen sistem ABB and flow. Pam air menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Dan air menyalur masuk ke dalam bekas penanaman. Tangki ikan tempat untuk memelihara ikan. Saiz tangki mestilah bersesuaian dengan saiz atau jumlah tanaman. Bekas tanaman untuk menanam. Sistem pengairan untuk melengkapkan kitaran dalam air. Kitaran dalam sistem aquaponik dan untuk menyalurkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman. Punca elektrik. Lepas tu kita ada tanaman yang berfungsi. Cikgu belum lagi. Okay, lepas tu kita ada tanaman yang berfungsi sebagai sumber dia. Kemudian kita ada salur air masuk yang berfungsi untuk melembabkan media. Next, kita ada media tanaman hidroton adalah salah satu atau bahagian yang digunakan sebagai media. Kita boleh gunakan kokopik, rokol, span dan perlit dan berkumit. Next, kita ada pam udara. Dia akan memberi tekanan kepada air, lalu air akan naik kepada salur. Dan akhir sekali kita ada batu udara, aksesori yang menerima udara daripada pam udara yang disalurkan ke seluruh akuarium dan membuat dan memberi oksigen kepada ikan supaya ikan terus hidup. Kelebihan menggunakan sistem EBB and flow. Yang pertama sekali, biofilter atau melayunya biopenapis berlaku dalam media penanaman dan ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. Seterusnya, biji benih nursery boleh ditanam terus pada media penanaman. Akhir sekali, ianya menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hidroton ataupun media tanaman yang bersesuaian. Kelemahan sistem EBB dan flow. Menggunakan elektrik 24 jam untuk mengaliri media tanaman. Perlu memberikan penekanan dalam penyelenggaraan loceng sifon kerana kegagalan pada loceng sifon akan menyebabkan air melimpah, air di dalam kolam berkurangan dan ikan akan mati. Okey, dah selesai grup kedua? Dah. Okey, tahniah. Grup yang kedua, 1 bintang untuk setiap orang ahli. Okey, seterusnya soalan untuk kumpulan kedua. Apakah yang akan berlaku terhadap kualiti air sekiranya penapis tidak digunakan pada sistem aquaponik ini? Kualiti air akan tercemar disebabkan disebabkan oleh nitrat dan nitrit tidak yang tidak melekat kepada pokok-pokok. Okey, betul. Air akan kotor. Lepas tu ikan jadi macam mana kalau tak ada penapis ni? Ikan akan mati disebabkan air tu akan menjadi racun kepada ikan. Okey, bagus. Terima kasih Amni. 1 bintang lagi untuk Amni. Okey, kita teruskan dengan kumpulan terakhir. Boleh mula kumpulan terakhir?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan sistem NFT. Definisi sistem NFT. Sistem ini seolah-olah seperti sistem RAF. Sistem ini tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Air yang mengalir tidak boleh bertakung dan sentiasa mengalir dengan cepat. Seterusnya. Fikri. Fikri? Masih di talian? Ya, Ego. Boleh teruskan. Komponen sistem NFT. Tanaman, bekas tanaman. Saya tak faham ni, Ego. Dia bentuk dia, sekarang betul lah. Tanaman. Lepas tu, sekejap. Nak apa ni? Dia nak komponen ke nak? Komponen. Kau punya bahaya. Sekarang buat, Ego. Komponen dia bekas tanaman, pam air, tangki dengan sistem pengairan. Tu je lah. Penerangan dia mana? Pisang. Mana bagi aku? Kau tak bagi aku slide. Mau cover mau. Macam mana ahli yang lain? Boleh bantu Fikri? Saya bantulah cikgu. Okey, teruskan. Bagus. Pertama, tangki ikan. Tangki ikan ialah tempat untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Okey. Komponen yang kedua, bekas tanaman. Grow bags atau tempat untuk menanam tanaman digunakan dalam sistem aquaponik pasang surut atau kitaran sebagai proses pengawalan air. Okay. Yang ketiga, media tanaman berguna sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Yang keempat, sistem pertanian, sistem perpaipan dalam aquaponik boleh menggunakan paip PVC dan paip poli. Yang kelima, pam air. Pam air digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Itu je lah cikgu. Kelebihan sistem NFT, air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sedikit. Pam yang digunakan agak kecil. Produktiviti tidak setinggi sistem RAF tetapi cukup untuk memberikan sistem yang memuaskan. Next. Siapa yang akhir ni? Kelemahan ni? Siapa yang bentang? Eden, cikgu Eden. Eden, di manakah kamu? Saya. Sorry. Okey, terus. Kelemahan sistem NFT. Memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis. Penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada sistem NFT ini. Okey, dah selesai kumpulan yang terakhir. Terima kasih. Setiap ahli akan dapat 1 bintang. Okey, kita ada soalan untuk kumpulan yang ketiga. Adakah wajar untuk menggabungkan ketiga-tiga sistem RAF, NFT, Ebb and Flow dalam satu sistem aquaponik? Awak rasa wajar ke tak wajar? Kalau wajar kenapa? Kalau tak wajar kenapa? Dia tak wajar cikgu sebab Rasa tak wajar cikgu. Betul. Teruskan Zairi dulu. Kenapa tak wajar? Sebab setiap sistem komponen aquaponik dia lain-lain kelebihan, jadi kelebihan jadi kekurangan dia. Kalau kita gabung tak boleh ke? Kenapa tak boleh? Kalau gabung dah jadi sistem lain cikgu. Sistem apa pula? Nanti saya cerita. Nanti saya buat lah. Janganlah nanti sekarang. Zairi cakap tak wajar. Fikri Fahmi cakap apa tadi? Tak wajar?
Saya rasa dia tak wajar sebab dia banyak komponen lah Ego. Dia Banyak komponen komponen. campur-campur ni. Tapi kalau perasan, semua komponen tu lebih kurang sama je. Betul. Kenapa tak Sebab- wajar? Boleh, awak rasa tak boleh ke kalau Dia kita setiap gabung? satu Syed Ahmad Lukman nak bagi tahu apa? Setiap satu. Ianya wajar cikgu. dia Wajar. setiap Ada satu logik sistem wajar. tu dia ada kelemahan yang tersendiri. Kerana setiap Ada sistem kelemahan itu tersendiri. mempunyai kebaikan. Okey. Jawapan saya boleh jadi wajar, boleh jadi tidak wajar. Bergantung Banyak tu, kepada Hos. bergantung kepada pengusaha tu. Dia nak macam mana? Dia nak hasil yang macam mana? Macam tu. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Kita tengok balik. Saya nak tengok sekali lagi secara sepintas lalu. Satu-satu sistem. Kita tengok dulu. Sistem RAF dulu. Okey, tengok kat sistem RAF ni, nampak tak gambar ni? Nampak. Kalau tengok kat sini, dia pakai satu je bekas. Betul. Lepas tu akar dia terendam. Terendam. Ni dipanggil sistem secara takungan. Dia bertakung, letak je kat atas ni, dah settle. Ni kalau yang paling mudah lah awak nak buat kat rumah pun boleh. Ada akuarium, ada ikan, letak je kat atas tu tanaman. Ikan Tapi, makan cikgu akar tu. apa? Ikan makan tak akar tu? Tengok juga ikan tu macam mana. Lepas tu, apa kelemahan dia kat sini? Dia terus rendam dalam ni. Ni, air Ada tu kelab- apa? Terlebih air. Terlebih air, Apa tu akal lemas. akar lemas, boleh jadi akar lemas. Lagi, Ikan akan mati. dia tak, Bin kalau nitrat. perasan ada satu komponen tak ada. Ikan akan memakan akar tu. Pam air. Lebih nutrien. Pam air ada, pam udara ni. Batu udara. Apa yang tak ada? Satu komponen tak ada. Kenapa? Dia tak ada penapis. Siapa cakap penapis? Syed Ahmad Luman. Ada seorang lagi cakap penapis, saya dengar sipi-sipi je. Siapa cakap dia ada? Saya. Alam Saya ni. dengar suara lelaki tadi. Ya je kau ni. Saya tu cikgu. Siapa saya tu? Saya nak bagi bintang ni. Tak buat cikgu. Saya sedekah orang lain dah. Tak nak bintang. Saya dah banyak Bagi saya bintang je, dah. bagi saya. Okay. Dekat sini tiada penapis. Kalau tak ada penapis, kotor airnya. Itu kelemahan Mana ada betul untuk Ego. sistem RAF. Okay, seterusnya kita tengok sistem ebb and flow. Tengok kat sini. Okay, tadi kawan awak ada bagi tahu. Ni ada loceng sifon kan? Okay. Cuba teka di mana loceng sifon itu berada sebenarnya. Bersihkanlah bawah ni. Jadi Di Fikri, tengah-tengah. bersihkan apa tu? Fikri ni berburak. Sorry Ego. Saya ada kerja lain Ego. Okay. Loceng sifon berada di mana sebenarnya? Tengok gambar ni, dia tak ada pun labelkan. Cuba teka dekat mana sifon berada sebenarnya. Itu tanah ke? Kat tengah. Bukan. Bukan tanah tu, hydroton. Hydroton dia bulat-bulat yang memberi oksigen. Beli oksigen. Batu udara. Apa Hydroton ajar? is Batu udara. Mantap Kumpulan ni. yang kedua. Tolong dia. Dekat mana loceng sifon tu sebenarnya? kat mana? Dekat Dalam penapis tu. Dalam ikan? Sama cakap dalam ikan. Dekat penapis. Salah juga. Dekat mana Amni? Dekat mana Amni? Dekat penapis. Penapis dekat mana tu? Tu, dekat tengah-tengah tu. Pandai. Dekat tengah-tengah tu lah loceng sifon. Kalau perasan, dia macam tadi kan kawan awak dah bagi tahu, dia macam tempat kita flush dekat tandas tu. Tu komponen dia sebenarnya loceng sifon tu. Tapi yang bezanya loceng sifon untuk dekat sini, bila air dah penuh, dia akan keluar. Kalau dekat tandas kan, bila air dah penuh dia akan stop kan. Air tak akan keluar dah. Tapi dekat sini, air akan keluar. Kenapa air akan keluar? Kerana terlebih air. Kan tu air tu dah kurang. Bagus. Sebab air kat atas Nak tanaman bagi tu, tertakung. kalau kita biar je akan menjadi bertakung lah kan. Tak akan turun dekat ikan kat bawah. Itulah. Okay, bagus. Ingat ebb and flow macam ni gambar dia. Sebab nanti akan ada tanya kat quiz.
Okey, kita teruskan dengan last kali sistem adalah sistem NFT. Okey, tengok kat sini. Kalau perasan, ni bekas tanaman dia menyengit. Nampak tak? Dia sengit Nampak. kan? Kenapa dia nak jadi sengit macam ni? Kerana dia tak nak bagi air bertakung. Nak bagi air mengalir lah. Kalau tak sengit, air tu tak akan turun sampai ke sudah. Okay, bagus. Okay, inilah sistem NFT. Dia lebih kurang dengan RAF tapi untuk bekas tanaman dia asing. Kalau RAF tadi satu bekas je kan? Letak je kat atas tu. Tapi NFT ni dua bekas. Ada bekas tanaman, ada tangki ikan. Okay, boleh faham ke ketiga-tiga sistem tu? Boleh. Boleh. Bagus. Tak apa-apa. Okay. Kita teruskan dengan last kali. Okay, quiz aquaponik. Ni soalan yang sangat-sangat senang. Ni kau dapat jawab dapat 5 bintang terus kan? Dapat 1 bintang je sebab soalan senang je. Alah cikgu ayah Okey. bagilah banyak. Soalan yang pertama. Siapa nak jawab? Bagi nama terus. Apakah Mimi. Okay, Mimi. Apakah definisi aquaponik? Aquakultur dengan hidroponik. Okay, bagus Mimi. Saya tak sempat jawab, bagi tahu lagi dah jawab tadi. Okey, bagus BTS. Bagus Mimi. 1 bintang untuk Mimi. Seterusnya, soalan kedua. Siapa nak jawab? Bagi tahu nama terus. Dapat hasil. Zairil, cikgu Zairil. Zairil. Apakah tujuan aquaponik? Dapat hasil tanaman dan ternakan akuatik. Okey, bagus. C. Jawapannya betul. Zairil, 1 lagi bintang untuk awak. Okey, seterusnya. Soalan ketiga. Yang manakah bukan unsur penting dalam aquaponik? Mimi. Virus, cikgu. Virus. Cikgu jawapan dia D, cikgu. Mimi. Saya dengar Mimi dulu. Mimi jawab. Jawapan dia D, virus. D, virus. Okey, bagus. Mimi, 1 lagi. Mimi pungut bintang kerja dia. Okey, seterusnya. Yang manakah bukan sistem aquaponik? Mimi. Cikgu. Zairil pula. Mi, kau sedekah ada 1 bintang Mi dan dah sedekah kau. Bukan. Yang manakah bukan awal ni cikgu. aquaponik? D, cikgu D. Zairil, D. Apa D? Sistem akuarium. Sistem akuarium. Bagus. Tu bukan sistem aquaponik Bagus. Zairil, 1 lagi bintang. Okey. Soalan kelima. Tengok gambar. Perhatikan elok-elok. Apakah sistem aquaponik yang digunakan? Muhammad Iman Harib. Bagi ada. Mimi bagi orang lain pula Mimi. Amin. Amni pun dah banyak bintang dah. Siapa lagi tak ada bintang? Saya tak ada Apa saya Dia tak ada bintang ego saya sikit. Saya punya bintang tak lebih tak kurang 3 ego. Nama awak apa? Jangan Muhammad Iman Harib. Iman Haris. Apa jawapan awak? Jawapan saya sistem A. Sistem ebb and flow. Bagus. Mantap. Soalan kelima dah. betul. 1 lagi bintang. Siapa nama tadi? Haris Azamir kan? Ke Iman Haris? Cikgu Iman Harib ego. Iman Haris. Okey. Kenapa cikgu bangga-banggakan Harib tu Sazamir tu? Okey. Tukar. Okey. Seterusnya, soalan ke-6. Apakah sistem aquaponik yang ditunjukkan? Zairil, cikgu Zairil. Mimi. Laju Mimi. Okey Mimi. Apa? Sistem RAF. Sistem RAF. Kenapa awak cakap ni sistem RAF? Sebab akar dia terendam. Sebab akar dia rendam dan dia simple. Bagus. Ni ada sistem RAF. Secara takungan. 1 lagi bintang untuk Mimi. Saya nak jawab dia tadi, tak lepas. Tak dapat lepas. Sempat kami Mimi Dah dulu. ada bintang kan. Okey, soalan last. Ni lah soalan last dah. Apakah Cikgu C. Jawapan dia Mana nama? C, Zairil C. Zairil. Amal lah, kita bagi kat Amal lah. Kesian Amal. Amal lah, bagi Amal lah. Bagi Amal. Apa Bagi Amal? Amal. Soalan ke-7. Apa jawapan dia? Mesti cikgu sistem NFT. Sistem NFT. Baik Okay, bagus. Amal. Ni Amal. Terima kasih. 1 bintang untuk anda. Okey, kita dah selesai Cikgu. quiz. Cikgu nak tahu tak?
Ya? Amar tu paling handsome dalam kelas tu. Betul lah. Dia follower Okey. dia 1 million je tu. Hebat Okey, soalan bonus. Saya. Oh, saya belum lagi. Okey, Amni nak jawab soalan bonus. Apakah? Amni lah. Apakah kelebihan sistem ebb and flow? Dia ada ni penapis air. Dia ada penapis. Kenapa dia lebih pada orang lain? Pada Sebab sistem lain? Sebab bila air ditapis, so air yang ditapis tu kualiti dia bagus berbanding air yang tidak ditapis oleh lain. Yang ditapis oleh orang lain. Okey Amni, 1 bintang lagi untuk Amni. Ya. Okey. Lagi soalan bonus lagi. Saya. Orang lain lah pula. Sabar. Berikan. Dengar dulu soalan. Berikan unsur-unsur penting dalam sistem aquaponik. Apakah unsur-unsur penting? Saya, Mimi. Mimi, apa? Kewujudan ikan, tanaman dan bakteria. Yang tu Okey, bagus. Betul. Tu je. 1 bintang lagi untuk Mimi. Okey. Dah, kita dah selesai untuk kuis. Setakat ni saya tengok yang paling banyak bintang Amni, Mimi, Zairil. Itu yang paling banyak bintang setakat ni. Yang lain mana? Senyap je. Kita nak jawab cikgu. Nak jawab lah. Tapi kita dahulukan Nak jawab cikgu tapi tak Saya ada cikgu hal lah berebut cikgu, saya ada hal. Dahulukan cikgu. Biarlah diorang enjoy. Tak apa, lain Sebab kali saya kita dah tahu cuba lagi. perempuan akan menang juga. Oh, hebat Lain kali Okey, kita Amni, teruskan. Mimi, Cua tak payah masuk. Okey. Perhatian. Boleh off mic masing-masing. Okey, untuk rumusan hari ni saya nak minta 2 orang bagi tahu Saya. apa yang dia belajar hari ni. Saya. Amni, silakan. Alah, bagi Sekejap. orang lain Amni dulu. Amni. Okey. So hari ni kita belajar tentang komponen-komponen yang berada di aquaponik raft, ebb and flow dan NFT. Lepas tu kita belajar tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang ada kepada ketiga-tiga aquaponik tersebut. Okey. 1 lagi bintang untuk Amni. Seorang lagi yang tak pernah bersuara saya nak. Mana lagi ni? Mana Haikal, Haris, Wan? Tak ada ni. Semua tak datang ke? Husna, ada Husna? 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 Tak ada Husna. Saya nak ni lah Azrin Hafiz. Tadi dia buka mic. Azrin Siapa? Hafiz. Awak lah. Tak nak cikgu. Tak nak? Bagi tahu apa yang awak faham untuk kuliah kali ni. Hari ni awak belajar apa? Aquaponik je, tu je. Aquaponik, tu je awak belajar? Apa dia dalam sistem aquaponik? NFT, raft, itu. Okey, bagus. Azrin Hafiz. 1 bintang untuk awak. Bagi orang lain lah cikgu bintang lah. Cikgu Tak setengah apa, awak bintang lah jawab. untuk dia. Bagi saya Zamir cikgu bintang saya. Tak apalah, ada juga dia dapat hari ni. Haris Azamir, ada nak bagi tahu ke apa yang awak faham hari ni? Faham cikgu. Bagi tahu je apa yang awak belajar hari ni. Mula-mula tak tahu pun aquaponik dia banyak. Macam ni dia punya Sistem. macam sistem dia, sistem raft, sistem NFT macam tu cikgu. Baru saya tahu apa dia punya cara perjalanan air dia naik atas cikgu melalui pam cikgu. Macam tu cikgu. Bagus-bagus. Haris Azamir, 1 lagi saya bagi bintang untuk awak. Okey. Bagi awak semua, aquaponik ni boleh buat tak kat rumah? InsyaAllah boleh buat. Bagi InsyaAllah. Sistem raft je lah boleh. Sistem raft lah kan, paling senang. Kos pun tak banyak. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Apa yang kita dah belajar hari ni, saya dah sentuh tadi definisi, tujuan, proses dia tadi macam mana. Tadi ada kawan awak dah cerita dah macam mana bergerak air tu. Kemudian komponen, ada berapa komponen tadi? Ada berapa komponen tadi sebenarnya? 9 ke? 9 komponen yang saya bagi tahu tadi. 3 komponen penting. Apa? Berapa komponen tadi? A, B, C, D, E, F.
Berapa tu? Yang Dah. paling pertama. 6 cikgu 6. 6 komponen. Lepas tu kita ada sistem. Sistem ada berapa? 3. Sistem apa yang pertama? Raf. Lagi? App and flow. NFT. Bagus. Lepas tu ada quiz tadi. Kita dah lihat Lepas tu untuk minggu hadapan kita akan lihat aeroponik pula. Pernah dengar aeroponik? Tak. Nanti kita akan belajar aeroponik pula macam mana. Tumbuhan terbang. Okay. Terbang-terbang. Ada dah keyword dia. Bagus. Okay, nanti saya akan umumkan penerima bintang terbanyak jatuh kepada BTS. Awak rasa siapa? Dah tahulah cikgu. Dah tahu dah cikgu. Mestilah Amni siapa? cikgu. Amni lagi. Amni Mirza binti Mazlan. Tahniah Amni. Amni nanti boleh claim hadiah dengan saya. Hari tu pun dia dah menang dah. Ni pun Amni dia kau menang claim durian Amni. Claim durian Durian musangking ke laptop. Okay. Zairil pun dah marah dah tu. Tak apa. Nanti kelas seterusnya yang lain boleh cuba lagi. Okay. Tak apa cikgu. Kita dah give up dah. Biarlah perempuan Lain kali kita bagi lelaki pula. Mana boleh jadi. Tak apa cikgu. Kita orang budiman. Tengok. Dia perempuan menang. Nanti kita bagi adil. Okay. Untuk tugasan. Yang last kali untuk tugasan. Kita tengok tugasan individu bina peta minda mengikut kreativiti masing-masing. Merangkumi isi-isi penting pembelajaran hari ini. Hantar sebelum kelas seterusnya. Okey. Pasal kat sini awak kena buat peta minda. Tahu tak buat peta minda macam mana? Tahu. Buatlah. Awak nak buat cantik ke? Cantik awak. Cikgu kalau type boleh cikgu? Type pun boleh. Tapi nanti print tampal dekat buku nota panjang tu. Boleh. Siapa ada printer, senanglah. Lepas tu nanti saya akan bagi video pengajaran ni dengan slide ni lah untuk awak rujuk balik nak buat peta minda ni. Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Faham. Okey. Cikgu nanti nak jadi content creator tak ada dah. Okey, nanti untuk tugasan ni tolong hantar sebab sebelum ni ada yang tak hantar tapi saya tick nama awak siapa tak hantar, siapa yang hantar. Kena disiplin lah. Dalam belajar secara online ni kena disiplin. Ada yang ni kan share dengan adik-beradik kan phone untuk belajar ni. Ada ke? Ada. Saya ada dengar yang ada share. Jadi bagus lah. Sanggup masuk kelas. Okey. Setakat ni ada soalan ke untuk aquaponik? Tak ada cikgu, tak ada. Siapa ada soalan lagi? Kalau tak faham ke bagi tahu je. Cikgu. Jelas. Masuk sekolah lambat lagi kan? Sekolah tu tak pastilah. Kalau dalam berita tu bulan 9. Bulan 9? Tapi awak exam bulan 8 kan? Bulan 8. Exam pun exam online tak tahu. Kalau online bahayalah kalau tak ada internet yang kuat. Bahayalah kita exam online. Tak tahulah macam mana. Mimi dia bahaya. Kita orang tak ada. Exam online cikgu. Okey, kelas sudah tamat. Apa? Cikgu, kau exam online tu dia bagi macam mana? Saya pun tak tahu lagi macam mana. Sebabnya dia lain kan. Sebab sebelum ni siapa dia tanya, cikgu peta minda tu setiap satu tajuk satu peta minda ke? Tak, merangkumi semua terus. Maksudnya peta minda tu besar betul. Besar betul. Aquaponik awak pecahkan. Definisi apa? Tujuan apa? Macam tu tugasan awak. Boleh ke? Ringkas boleh tak cikgu? Apa? Nak buat ringkas-ringkas. Boleh. Peta minda tak perlu buat banyak-banyak pun. Apa yang awak faham senang untuk awak baca nanti. Boleh Okey, setakat tu je kelas kita hari ni. Semalam tahu tak berapa ribu kes semalam? 8 cikgu. 8,000. Cikgu kes dekat Selangor sikit je. Cikgu. Sikit sangat cikgu. Bawah 10 kes tu normal lah tu. Kelas 9 teruk cikgu. Jaga diri masing-masing lah. Kalau ada Selangor paling win. Ya, Selangor tak nak kalah. Dah makin tinggi kan Negeri Sembilan kan? Walaupun negerinya kecil. Ada Selangor menang. Negeri 9 kecil-kecil cili padi dah besar. Jaga diri masing-masing. Jangan keluar. Kalau perlu bantuan, buat apa kalau perlu bantuan? Sekarang kita ada kempen apa?
Stephen CPR. Curry. Bendera putih. Bendera putih. Kibarkan bendera. Kalau perlu Jangan komitmen, bagi tahu je. putih kan dia. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Semua boleh live lah. Saya akan tunggu sampai awak semua keluar lah. Jangan lupa kehadiran tau. Kehadiran jangan lupa. Isi saya dah bagi dekat grup WhatsApp. Okey, cikgu. Terima kasih semua. Sama-sama. Bye-bye. Habis. Peace.